Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Isda Wahida binti Ismail dari Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1. Hari ini saya akan membentangkan bagi subjek GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital untuk tugasan kedua, yaitu aspek yang telah saya aplikasikan di dalam penghasilan Google Site. Ini merupakan isi kandungan yang akan saya bentangkan di dalam pembentangan kali ini yang berkaitan dengan aspek yang telah saya aplikasikan di dalam penghasilan Google Site. Yang pertama ialah berkaitan dengan rangka kerja kecekapan digital 2.0. Yang kedua, piawaian pelajar ISTE. Yang ketiga, model pembelajaran murid SLM. Keempat, konsep pembelajaran bermakna. Dan yang kelima ialah model 3E. Baiklah, kita beralih kepada topik pertama, iaitu berkaitan dengan rangka kerja kecekapan digital 2.0. Di dalam rangka kerja kecekapan digital 2.0, saya dapat mengaplikasikan 3 komponen di dalam penghasilan Google Site yang telah saya hasilkan, iaitu yang pertama, melibatkan literasi maklumat. Seperti contoh, saya telah menyemak maklumat yang diperoleh daripada pelbagai laman web ataupun laman sesawang bagi mengumpul maklumat dan memastikan maklumat yang saya kumpul adalah maklumat yang betul dan juga sahih. Contohnya, saya telah menganalisis maklumat berkaitan seni bahasa dan nyanyian serta lakonan dengan lebih terperinci berdasarkan maklumat yang diperoleh. Seterusnya ialah saya juga mencari dan menganalisis data berkaitan topik yang ingin dimasukkan di dalam Google Site dengan maklumat yang lebih tepat dan menghasilkan Google Site yang lebih berkualiti, bukan sahaja kepada diri saya tetapi juga kepada orang lain yang menggunakan Google Site yang telah saya laksanakan sebagai rujukan atau sumber pembelajaran mereka. Yang kedua ialah berkaitan dengan komunikasi dan kolaborasi. Berdasarkan komponen tersebut, saya telah mengaplikasikan aspek berkongsi melalui teknologi digital di dalam penghasilan Google Site. Yang pertama ialah saya telah menggunakan teknologi digital seperti Google Meet untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan pembelajaran digital untuk bertanyakan pendapat berkaitan dengan topik seni bahasa dalam nyanyian dan juga seni bahasa dalam lakonan. Seterusnya, saya juga telah melaksanakan perbincangan dengan rakan sekumpulan melalui WhatsApp dan Google Meet untuk memilih rakan pembelajaran digital serta berkaitan dengan soalan-soalan yang ingin dipertanyakan ataupun diajukan semasa sesi temu ramah dilaksanakan. Yang ketiga ialah berkaitan dengan penciptaan kandungan digital. Melalui komponen ini, saya telah mengaplikasikan aspek membangunkan kandungan digital di dalam penghasilan Google Site, yang di mana saya telah mencipta tapak Google Site peribadi saya sendiri tanpa meniru Google Site yang dihasilkan oleh rakan saya ataupun oleh orang lain. Seterusnya, saya juga telah menetapkan tema. Seperti contoh, tema bagi Google Site yang saya hasilkan ialah menggunakan warna yang cerah dan lebih banyak menggunakan gambar-gambar yang berkaitan dengan kanak-kanak. Seterusnya, saya juga menyusun dan mengatur urutan isi kandungan yang perlu ada di dalam Google Site, seperti muka hadapan, maklumat diri, topik-topik yang berkaitan dengan seni bahasa dalam nyanyian, seni bahasa dalam lakonan, video temu ramah bersama dengan rakan pembelajaran digital dan juga lampiran. Seterusnya kita beralih kepada peranan pelajar era digital, iaitu merangkumi piawaian pelajar ISTE. Di dalam penghasilan Google Site yang saya hasilkan, saya juga mengaplikasikan aspek piawaian ISTE. Piawaian ISTE adalah dibentuk bagi tujuan untuk memperkasakan suara pelajar dan juga memastikan proses pembelajaran adalah berpusatkan pelajar. Berdasarkan penghasilan Google Site yang saya hasilkan, saya mengaplikasikan 5 aspek piawaian pelajar ISTE, iaitu yang pertama, pelajar diperdayakan. Saya telah menggunakan pelbagai jenis teknologi digital seperti YouTube dan Google Meet untuk membantu mengumpulkan maklumat. Selain itu, saya juga menggunakan Google kerana Google dapat membantu saya untuk mengumpul maklumat berkaitan topik-topik yang perlu ada di dalam Google Site yang saya sediakan. Yang ketiga ialah saya juga menggunakan aplikasi YouTube di mana penggunaan YouTube adalah untuk mencari dan mengumpulkan maklumat serta dapat membantu saya dalam menghasilkan pembentangan yang lebih baik dan berkualiti. Dan akhir sekali ialah saya juga turut menggunakan aplikasi Google Meet yang berfungsi untuk membantu saya dalam melaksanakan perbincangan bersama-sama dengan rakan sekumpulan berkaitan perbincangan seperti menentukan topik soalan yang ingin ditanyakan semasa temu bual yang dilaksanakan.
Yang kedua ialah pembina pengetahuan, di mana saya telah menggunakan beberapa strategi di dalam pencarian maklumat seperti menggunakan teknologi untuk mengumpul maklumat bagi mengaplikasikan Google Site yang lebih menarik. Seterusnya, Google juga merupakan salah satu teknologi digital yang saya gunakan bagi membantu saya dalam menghasilkan Google Site kerana saya dapat mempunyai pengetahuan berkaitan cara-cara menghasilkan Google Site yang berkualiti. Yang ketiga pula, saya juga menggunakan aplikasi YouTube yang membolehkan saya untuk melihat berkaitan cara-cara menghasilkan Google Site yang lebih jelas kerana saya dapat melihat pelbagai video-video tutorial untuk menghasilkan Google Site yang lebih menarik. Dalam aspek ini, saya dapat menambah pengetahuan daripada sesuatu benda yang saya tidak ketahui kepada benda yang saya ketahui seperti dalam penghasilan Google Site. Yang ketiga ialah pembelajaran komputasional di mana saya telah meneroka dan menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan pemikiran yang komputasional. Seterusnya, saya juga telah menyediakan perancangan yang lain bagi membolehkan aktiviti ataupun tugasan dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Seterusnya, saya juga mencari jalan penyelesaian bagi menghadapi sesuatu masalah yang muncul seperti masalah pemilihan rakan pembelajaran digital yang telah kami alami. Ini saya dapat buktikan bahawa semasa ingin melaksanakan sesi temu ramah bersama dengan guru prasekolah, terdapat masalah yang muncul iaitu masalah rangkaian kerana guru tersebut mempunyai masalah rangkaian yang tidak dapat diselesaikan. Untuk berhubung dan memberikan pandangan beliau, terdapat soalan yang kami ajukan. Dalam pada itu, kumpulan kami telah menukar ataupun mencari strategi yang baru dalam mengatasi masalah tersebut dengan memilih guru prasekolah yang lain untuk dijadikan sebagai rakan pembelajaran. Baiklah, yang keempat ialah komunikator kreatif ataupun creative communication. Contohnya, saya telah menghasilkan Google Slide bagi membantu untuk saya dapat menyampaikan dengan lebih jelas berkaitan aspek-aspek yang saya dapat aplikasikan di dalam penghasilan Google Slide yang dilaksanakan. Seterusnya, saya juga telah menggunakan platform alatan yang sesuai untuk menjelaskan berkaitan dengan topik ataupun tugasan yang telah saya laksanakan. Yang terakhir, saya telah menggunakan platform digital seperti Google Meet untuk melaksanakan video pembentangan. Yang terakhir ialah berkaitan dengan kolaborator global. Melalui aspek ataupun piawaian pelajar ini, dapat dibuktikan bahawa saya dan ahli kumpulan yang lain telah berkomunikasi dengan guru prasekolah untuk menjalankan satu sesi temu ramah untuk guru prasekolah tersebut berkongsi pendapat berkaitan topik seni bahasa dalam nyanyian dan seni bahasa dalam lakonan yang ingin kami ajukan persoalan kepada beliau. Oleh itu, berdasarkan penghasilan Google Site yang telah saya laksanakan, saya telah menggunakan alatan digital seperti WhatsApp dan Google Meet untuk berhubung dengan guru prasekolah bagi menjalankan temu ramah untuk mendapatkan pendapat dan dijadikan sebagai rakan pembelajaran digital. Selain itu juga saya telah menggunakan teknologi untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti guru prasekolah bagi mendapatkan pendapat dan pengalaman berkaitan topik yang dibincangkan. Seperti yang dapat dilihat gambar yang terdapat di dalam slide yang telah saya kemukakan, kami telah menggunakan ataupun saya telah menggunakan aplikasi Google Meet untuk menjalankan temu ramah bersama dengan guru prasekolah tersebut yang dijadikan sebagai rakan pembelajaran digital. Guru tersebut merupakan salah satu aspek kolaborator global yang dapat saya laksanakan kerana guru tersebut adalah seorang guru yang mengajar di salah sebuah prasekolah di Pulau Pinang. Kemudian kita beralih kepada model pembelajaran murid iaitu SLM. Berdasarkan daripada Google Site yang telah saya laksanakan, saya dapat aplikasikan aspek belajar cara belajar. Belajar cara belajar merupakan satu bentuk kemahiran yang memerlukan teknik pembelajaran secara efektif. Di dalam aspek belajar cara belajar, saya telah mengaplikasikan aspek metakognitif di mana saya telah merancang reka bentuk dan isi kandungan yang ingin saya hasilkan di dalam Google Site. Selain itu juga, saya telah menghasilkan Google Site dengan menggunakan pengetahuan sendiri yang sedia ada tanpa bantuan daripada guru. Dan kemudiannya, saya telah menggunakan penggunaan teknologi untuk membantu saya dalam menghasilkan Google Site yang lebih menarik. Seterusnya ialah saya juga telah melaksanakan perbincangan bersama dengan rakan-rakan dan saling memberikan keputusan. Baiklah, yang kedua iaitu dari aspek perhubungan, di mana saya telah menjalankan perbincangan dengan rakan sekumpulan untuk membuat keputusan berkaitan dengan topik yang ingin dibincangkan bagi mendapatkan keputusan yang lebih baik bagi mampu memberikan manfaat kepada ahli kumpulan.
Selain itu, saya juga mewujudkan kemahiran interpersonal dan interpersonal, iaitu hubungan di antara diri saya sendiri dan juga dengan rakan sekumpulan yang lain, serta saya mampu saling berkomunikasi dengan rakan sekumpulan untuk melaksanakan tugasan sehingga selesai. Seterusnya ialah saya juga dapat mengurus dan mewujudkan kolaboratif secara berkesan dengan rakan sekumpulan dan rakan pembelajaran digital. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada konsep pembelajaran bermakna. Konsep pembelajaran bermakna di mana pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang ada dalam diri mereka dengan mencipta ataupun menerka sesuatu pengetahuan ataupun kemahiran yang baharu. Pada umumnya, terdapat kompetensi global 6C yang merangkumi 6 aspek. Yang pertama, pemikiran kritis, kreativiti, kolaboratif, komunikasi, sosial, dan kewarganegaraan. Namun dalam penghasilan Google Site yang telah saya laksanakan, saya cuma dapat aplikasikan sebanyak 3 kompetensi Global 6C. Antaranya ialah yang pertama kreatif, di mana saya dapat menghasilkan Google Site dan Google Slide yang lebih menarik dengan menggunakan penggunaan teknologi digital seperti Canva dan Google Slide. Selain itu ialah saya juga dapat meningkatkan daya kreativiti di dalam penghasilan digital kerana saya telah menghasilkan idea-idea yang baharu untuk diaplikasikan di dalam Google Site untuk menjadikan Google Site tersebut lebih menarik. Yang kedua ialah kolaboratif. Kolaboratif di mana saya telah menjalankan hubungan yang baik serta saya mampu bekerjasama, berkomunikasi dan dengan rakan pembelajaran digital dan rakan sekumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang termasuk saya sendiri bagi berkongsi pendapat berkaitan topik dan perbincangan serta seni bahasa yang terdapat di dalam nyanyian dan lakonan untuk kanak-kanak. Baiklah, yang ketiga ialah berkaitan dengan komunikasi di mana saya telah menerapkan aspek komunikasi yang berkesan di dalam pelaksanaan perbincangan bersama-sama dengan adik kumpulan melalui penggunaan teknologi digital seperti melalui WhatsApp dan Google Meet dan seterusnya, membuat skrip berkaitan soalan-soalan melalui penggunaan Google Document untuk membuat sesuatu keputusan yang terbaik berkaitan topik yang dibincangkan. Seperti gambar yang telah saya paparkan dapat dibuktikan bahawa saya dan ahli kumpulan yang lain telah berbincang dan telah membuat draft, iaitu skrip berkaitan soalan-soalan yang ingin kami ajukan kepada rakan pembelajaran digital. Baiklah, ini merupakan aspek yang terakhir yang dapat saya aplikasikan di dalam penghasilan Google Site yang telah saya hasilkan. Aspek yang terakhir ialah berkaitan dengan model 3E. Pada umumnya, model 3E melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama melibatkan penglibatan, kedua perluasan dan yang terakhir iaitu ketiga iaitu peneguhan. Baiklah, yang pertama ialah penglibatan ataupun engage. Menerusi penglibatan, aspek yang dapat saya aplikasikan di dalam penghasilan Google Site ialah fokus, di mana saya telah menggunakan alat dan sumber digital untuk membantu bagi memberikan tumpuan ke atas tugasan pentaksiran yang perlu dilaksanakan bagi subjek GAPD 1032 asas pembelajaran digital. Seterusnya, saya juga telah menghasilkan Google Site yang mengandungi maklumat berkaitan topik yang terdapat di dalam subjek PAKK 1172 iaitu berkaitan dengan seni bahasa di dalam nyanyian dan lakonan kanak-kanak. Yang terakhir ialah saya juga telah melaksanakan temu ramah bersama dengan rakan pembelajaran digital secara global. Baiklah, yang kedua ialah peneguhan ataupun dikenali sebagai enhance. Di dalam peneguhan, saya telah menggunakan ataupun mengaplikasikan aspek di dalam menggunakan alat dan sumber digital bagi membantu untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tugasan yang diberikan. Contohnya, saya telah mencari dan mengumpul maklumat dengan menggunakan Google berkaitan dengan konsep bahasa seperti seni bahasa, nyanyian dan lakonan. Seterusnya, ianya juga dapat membantu untuk meningkatkan kefahaman saya berkaitan konsep seni bahasa dan juga cara penghasilan Google Site yang menarik. Baiklah, yang terakhir ialah perluasan ataupun dikenali sebagai ASEAN. Berdasarkan daripada perluasan, saya telah mengaplikasikan aspek kemahiran seharian di mana saya dapat membina kemahiran yang mampu untuk saya aplikasikan di dalam kehidupan saya di dalam pembelajaran dengan menggunakan alat dan sumber digital. Selain itu, saya juga telah mengaplikasikan dan membina kemahiran yang baharu dan boleh digunakan di dalam kehidupan seharian seperti menghasilkan Google Site, Google Slide dan nota berkaitan pembelajaran kendiri ataupun sendiri dengan menggunakan alat dan sumber digital.
Baiklah, itu sahaja yang dapat saya bentangkan berkaitan aspek yang saya dapat aplikasikan di dalam Google Site yang telah saya hasilkan. Sekian, terima kasih.